adalah meningkatkan kemahiran menukar ahli bentuk komunikasi dengan kaedah plot bagi pelajar tentang harmoni. Saya merupakan guru mata pelajaran pengajian A dan sampel kajian saya adalah 15 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar tingkatan 6 harmoni. Pencapaian pelajar adalah pada tahap sederhana ke baik dan saya menjalankan kajian tindakan ini sewaktu PDPR. Isu permasalahan tinjauan awal dijalankan melalui pemerhatian dan juga pemeriksaan latihan. Berdasarkan pemerhatian, saya mendapati pelajar kurang fokus dan semakin tidak bermotivasi jika saya menjalankan kelas melalui Google Meet. Dan ada juga pelajar yang tidak menghantar tugasan yang diberikan oleh guru melalui Google Classroom. Berdasarkan pemeriksaan latihan, saya mendapati bahawa pelajar tidak dapat menulis label dalam graf yang dihasilkan, tak menulis unit, tidak menulis sumber. Kemudian pelajar tidak dapat, guru mendapati bahawa pelajar tidak dapat menguasai segala aspek yang perlu ada dalam ahli bentuk komunikasi melalui, utamanya melalui kaedah konvensional yang saya gunakan sewaktu PDPR adalah melalui Google Meet dan Google Classroom. Ini adalah antara kesilapan yang dilakukan oleh pelajar ketika menulis draft. Antaranya ialah ada label pada tak UI, ada label pada tak PX, salah tajuk. Fokus kajian dunia sekarang ni telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang memberi penekanan kepada pendidikan abad ke-21. Jadi saya fokuskan kepada penggunaan teknologi, iaitu perlu melaksanakan PDPR dengan menggunakan kaedah digital ink. So jadi penggunaan teknologi dalam kajian saya adalah penggunaan aplikasi Whiteboard Free. Kemudian teori pembelajaran yang saya gunakan dalam kajian ini adalah teori behaviorism yang diasaskan oleh Pavlov dan Watson. Kaedah pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif yang berpusatkan pelajar, dan juga teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah teknik think, pair and share. Objektif kajian yang pertama adalah pelajar dapat mengenal pasti perkara-perkara yang asas yang perlu ada ketika melukis graf dengan menggunakan kaedah plot. Objektif yang kedua, pelajar dapat mengaplikasikan aplikasi Whiteboard Free dengan menggunakan kaedah plot dalam usaha meningkatkan kemahiran menukar ADK. Objektif yang ketiga, kaedah plot memudahkan guru menyediakan pengajaran secara dalam keadaan dan juga luar keadaan pada bila-bila masa. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah model kajian tindakan yang telah diadaptasi daripada Temis dan McCarthy yang meliputi 4 proses, iaitu mereflect, memerhati. Yang pertama, memerhati, mereset, merancang dan bertindak. Dan model kajian ini digunakan sehingga objektif kajian ini dicapai. Kumpulan sasaran adalah merupakan 15 orang pelajar tingkatan 6 dari sekolah tinggi luar yang terdiri daripada 8 pelajar lelaki dan juga 7 orang pelajar perempuan. Dan tahap pencapaian pelajar ini adalah sederhana ke baik. Instrumen kajian yang saya gunakan dalam kajian ini adalah yang pertama pemerhatian tidak berisiko, dan yang kedua ujian pra dan ujian post. Pelaksanaan kajian intervensi 1, di mana saya menjalankan kelas maya melalui Google Meet dan saya memberi penerangan tentang cara melukis graf dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang seperti saya paparkan. Berdasarkan pemerhatian intervensi 1, didapati bahawa 7 orang pelajar, iaitu bersamaan dengan 47%, tidak dapat menyelesaikan latihan yang diberi, dan juga ada pelajar yang lewat menghantar latihan. Dan saya mendapati pelajar kurang fokus, kurang memberi respons semasa perbincangan dijalankan secara dalam talian melalui Google Meet. Dan refleksi intervensi 1 ini, pelajar tak dapat skor markah penuh ni 20 markah, dan saya mendapati bahawa pelajar ini kurang aktif dalam PDPR dan
Dia bermakna BBM, bahan bantu mengajar yang saya gunakan tadi itu kurang berkesan. Dan tidak semua pelajar yang dapat melukis draft dengan betul. Jadi, secara apa yang saya boleh simpulkan di sini, intervensi satu saya kurang berjaya. Oleh itu, saya memperkenalkan kaedah plot. Kaedah plot merupakan akronim yang saya cipta untuk membantu pelajar mengingat perkara-perkara asas yang wajib pelajar perlu beri perhatian. P merujuk pada petunjuk, L merujuk pada label, O merujuk pada titik asas origin, T merujuk pada tajuk, S merujuk pada sumber. Jadi, perkara-perkara ini perlu diberi perhatian oleh pelajar dan perlu ada dalam draft. Berdasarkan intervensi 2, berdasarkan pemerhatian intervensi 2, aktiviti PDBR berjalan dengan lancar dan saya mendapati bahawa pelajar-pelajar berminat dengan kaedah tersebut. Dan walau bagaimanapun, beberapa orang pelajar tidak memberi respons yang baik, pelajar-pelajar juga pelajar baik lebih aktif daripada pelajar sederhana. Refleksi intervensi 2, semua pelajar berjaya menghantar tugasan dalam tempoh ditetapkan, and then formula plot membantu pelajar dapat melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru. Walau bagaimanapun, respons pelajar masih kurang ketika sebelum pencapaian dijalankan. Apa yang saya dapat simpulkan kat sini, intervensi 2 hampir berjaya. Bagi mengatasi pelajar yang bagi mengatasi masalah yang pelajar hadapi, terutamanya pelajar sederhana ini, saya menjalankan intervensi yang ketiga, iaitu memperkenalkan aplikasi whiteboard dalam kaedah plot. Intervensi 3, guru saya beri penerangan tentang cara nak gunakan whiteboard melalui Google Meet. Kemudian saya menunjukkan pelajar video yang dipilih daripada video sebagai panduan untuk pelajar, dan video YouTube tersebut dipaparkan melalui Google Meet. Apa itu whiteboard fee? Whiteboard fee sebenarnya adalah papan putih kita untuk guru dan juga pelajar. Jadi guru dan pelajar boleh berkolaborasi, boleh kongsi maklumat di papan putih mereka sendiri. Tautan URL dan juga kod kelas diberi kepada pelajar melalui Telegram untuk memasuki kelas maya melalui aplikasi whiteboard fee. Di sini saya menggunakan teknik think, pair and share. Yang pertama, saya telah paparkan soalan ABJ kepada pelajar melalui aplikasi whiteboard fee. Pelajar baca soalan yang diberikan oleh saya secara individu. Kemudian proses yang kedua, pair, mana pelajar secara berpasangan membincang soalan yang diberikan oleh saya dan analisis terhadap soalan tersebut. Kemudian pelajar menghasilkan draft untuk terhadap soalan. Dan peringkat yang ketiga, share, mana saya minta pelajar untuk kongsikan hasil kerja mereka dengan menggunakan whiteboard fee. Pelajar dari kumpulan lain beri ulasan, beri komen tentang hasil kerja rakannya. Dengan menggunakan aplikasi whiteboard ini, pelajar menandakan kesilapan yang dilakukan oleh rakan mereka yang lain dari kumpulan lain. Ini adalah bukti, ini adalah paparan whiteboard fee. Masing-masing pelajar masing-masing mempunyai papan putih masing-masing. So, saya paparkan soalan ABK tadi kepada pelajar melalui aplikasi whiteboard fee. Ini adalah bukti pelajar menganalisis terhadap soalan yang diberi. Ini adalah pelajar kongsi draft yang mereka hasilkan menggunakan aplikasi whiteboard fee. Ini adalah pelajar bukti pelajar menanda kesilapan yang dilakukan dalam draft yang dihasilkan oleh rakannya. Ini adalah bukti-bukti dia. Jadi, berdasarkan pemerhatian intervensi 3, didapati seramai 11 orang pelajar ini menyelesaikan tugasan dan hantar tugas tersebut dalam masa yang ditetapkan. Kemudian 3 orang pelajar mengalami masalah teknikal, namun begitu mereka tetap memberi respons dengan guru dan rakan-rakan yang lain melalui aplikasi tersebut dengan bantuan whiteboard fee.
Kemudian refleksi intervensi 3, terdapat peningkatan dalam interaksi pelajar dan guru berbanding intervensi yang sebelumnya. Dan pelajar lebih aktif dan pengajaran guru lebih mudah dengan kaedah plot, terutamanya dengan penggunaan whiteboard. Jadi intervensi 3 berjaya mencapai objektif. Ini adalah keputusan ujian pra dan ujian pos telah dijadualkan berdasarkan jadual yang dipaparkan tadi. Yang dipaparkan didapati 12 orang pelajar menunjukkan peningkatan yang setara. Kalau seorang pola dia konsisten, 2 orang lagi menunjukkan penurunan. Keputusan ujian pra dan ujian pos telah diterjemahkan dalam bentuk grafik dalam bentuk draft bar untuk melihat perbandingan dia. Dan ini adalah hasil draft pelajar selepas penggunaan kaedah plot melalui aplikasi whiteboard. Ini adalah hasil kerja 1, hasil kerja 2, hasil kerja 3, 4, 5, 6, banyak berapa? hasil kerja 7, 11, 13. Rumusan kajian. Berdasarkan objektif yang pertama, impak terhadap pelajar, apa yang saya dapati, penggunaan formula plot ini dapat membantu pelajar untuk mengenal pasti perkara-perkara asas yang perlu ada dalam graf bagi mendekati kriteria pemakaan. Dan yang kedua, mengelakkan kesalahan berulang-ulang ketika melukis graf. Kemudian berdasarkan objektif kedua saya, iaitu penggunaan whiteboard sheet, pelajar dapat mengaplikasikan penggunaan teknologi dan pelajar dapat mencari kesalahan yang dilakukan oleh rakan-rakannya melalui aplikasi whiteboard. Jadi penggunaan kaedah plot dan juga aplikasi whiteboard ini dapat mampu menarik perhatian, menarik minat dalam pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran mengubah AEP. Impak terhadap pelajar melalui kajian tindakan ini dapat melahirkan pelajar yang lebih berpengetahuan, berkemahiran berfikir, lebih beretika, selaras dengan aspirasi pelajar dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia. Impak terhadap guru dapat sediakan bahan belajar yang lebih interaktif, menggunakan aplikasi model. Guru boleh menjalankan pengajaran pada bila-bila masa di mana-mana sahaja dengan penggunaan teknologi seperti ini. Ialah refleksi diri guru pada selari dengan ancaman yang ketujuh, iaitu guru perlu memanfaatkan ICT dalam PDPR atau dalam PPC bagi meningkatkan kualiti pembelajaran ini, terutamanya dalam gelombang keseluruhan. Dan saya rasa semua guru perlu menurut pengajaran yang lebih berkesan dan menarik. Adalah kajian cadangan kajian seterusnya, kajian terhadap penggunaan teknologi yang lebih menarik seperti aplikasi OneNote, Videotek, robot, ada banyak lagi yang boleh dilakukan untuk meningkatkan tahap penguasaan kajian dan menjawab soalan aktiviti. Saya ada sediakan sebuah video untuk ditonton bersama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.